Bagi paramecium, kalau kamu nampak dia struktur yang tepi ni, tepi ni paramecium lah. Paramecium. Dia bentuk macam slipper kan. Bentuk macam sandal, slipper. Jadi kita pergi dulu kepada labelkan bahagian paramecium ni. Okey. Jadi paramecium ni dia ada plasma membrane lah. Plasma membrane. Cikgu selalulah tertukar bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni. Kalau Melayu dia panggil sebagai membrane plasma. Jadi ikutlah ya, membrane plasma. Kemudian dia ada cilia. Membrane plasma dia ada cilia. Di sini pula dia ada alur mulut. Jadi alur mulut ni kita pergi daripada membran plasma. Membran plasma ni fungsi dia samalah. Dia akan kawal atur bahan yang nak masuk dan keluar daripada paramecium. Cilia pula, cilia ni dia boleh bergerak. Dia akan membantu untuk pergerakan paramecium. Dia seolah-olah macam kaki. Kaki yang banyak menyebabkan badan dia tu penuh dengan bulu-bulu. Kaki boleh, bulu-bulu pun boleh, sebab dia banyak kan. Jadi bila dia bergerak, dia akan menyebabkan cilia tu boleh berpusing-pusing, bergerak di dalam air. Cilia ni membantu dalam pergerakan dia. Kemudian alur mulut. Jadi cilia tu bila dia bergerak dalam keadaan dia berpusing dan dia dapat kenal pasti ada makanan di sekeliling, dia akan pergi berpusing ke arah makanan tu sehinggalah makanan tu termasuk dalam alur mulut. Jadi bila dia pusing, makanan tu akan terperangkap masuk ke dalam alur mulut. Jadi dia akan membentuk vakul makanan. Okey, membentuk vakul makanan di hujung itu. Kemudian kita ada juga struktur yang dipanggil sebagai liang dubur. Jadi liang dubur. Jadi bahan-bahan yang tidak boleh dicernakan tu akan dikeluarkan melalui liang dubur. Kemudian di sini di tengah-tengah ni dia ada nukleus. Apa fungsi nukleus? Nukleus akan membantu mengawal, bukan membantu, dia memang mengawal aktiviti paramecium. Paramecium nak buat apa? Paramecium sama ada dia nak menjalankan proses pembiakan ke, semuanya akan dikawal oleh nukleus. Sepatutnya nukleus ni ada dua jenis, iaitu makronukleus dengan mikronukleus, tapi dalam silibus kamu ni tak ada. Jadi cikgu tak nak ajar lah. Kemudian dia ada vakul mengecut. Vakul mengecut sama juga apabila air masuk dalam keadaan yang berlebihan. Jadi ada air yang masuk. Bila air ni masuk, air ni akan masuk dalam sitoplasma. Bila air tak keluar, lama-kelamaan dia akan menjadi masalah kepada paramecium. Jadi air yang masuk dan tak keluar ni akan berkumpul dalam vakul mengecut. Berkumpul dalam vakul mengecut, menyebabkan vakul mengecut tu jadi membesar. Jadi vakul mengecut ni dia akan jadi membesar. Dia besar. Bila dia besar, air dah banyak lah. Kemudian barulah dia kecut. Bila dia kecut, dia akan menyebabkan air semua ditolak keluar. Jadi paramecium akan berlaku kehilangan air. Boleh ya? Kemudian apa lagi? Kita tengok. Paramecium struktur dia bentuk selipar. Habitat dia air tawar, kolam, lopak air, sungai. Ada juga yang berjenis sebagai parasit. Dia makan tu melalui pergerakan cilia, pergerakan badan dia, makanan akan terperangkap dalam alur mulut. Perangkap alur mulut. Pembiakan dia ada pembiakan seks dengan aseks. Seks ni melalui konjugasi.
Okay, cikgu tak nak terang lah konjugasi tu macam mana. Dia agak complicated sebenarnya. Tapi untuk pembiakan seks, nama pembiakan seks tu adalah konjugasi. Kemudian untuk pembiakan asexual, iaitu belahan dua-dua, respirasi ringkas. Jadi kalau oksigen oksigen diperlukan, oksigen masuklah ke dalam melalui resapan ringkas. Kemudian kalau dia hasilkan karbon dioksida keluar. Jadi tak ada masalah sangat. Kemudian dia ada gerak balas terhadap rangsangan. Jadi ada rangsangan-rangsangan tertentu, contohnya suhu air yang tinggi, dia akan bergerak menjauhi. Kenapa air boleh tinggi dekat situ? Mungkin kawasan tu bukan kawasan teduhan, tak ada pokok dekat situ kan. Jadi bila tak ada pokok kat situ, dia direct kena cahaya matahari, jadi suhu jadi tinggi dekat situ. Jadi paramecium dia boleh gerakkan silia dia menjauhi suhu yang tinggi ataupun cahaya yang tinggi di kawasan air-air tertentu. Jadi dia boleh pergilah kepada kawasan-kawasan air yang terlindung sedikit. Jadi itu kepada ameba dan paramecium.